سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pilihan Allah yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah kerana kita diizinkan Allah sihat dan dapat menikmati nikmat-nikmat Allah di dunia ini. Alhamdulillah. Kuliah kita petang ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Nursliyati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Imam Farid bin Sya'ari dengan pengajian berkitab kita Al-Wafi Hadis 40 Imam Nawawi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskannya dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita, memanjangkan umur kita untuk kita sentiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala masih lagi pilih kita untuk belajar ilmu agama. Semoga Allah Taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa berterusan dalam mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu.
Jadi insya-Allah pada petang ini kita teruskan pengajian hadis 40 hadis 40 Imam Nawawi, dan kita terus kepada hadis yang ke-13. Terus kepada hadis yang ke-13 yang bertajuk persaudaraan iman dan Islam. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, tidak beriman seseorang kamu. Katanya ini kata Sayyidina Anas bin Malik, maknanya hadis ni dimarfu'kan. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Iman. Bab sebahagian daripada iman juga ialah seseorang mengasihi untuk saudaranya sesuatu yang dia kasihi untuk dirinya. Hadis nombor 13. Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab Iman. Ini bab dalil menunjukkan bahawa di antara sifat keimanan ialah seseorang mengasihi kebaikan untuk saudaranya apa yang dikasihi untuk dirinya sendiri. Hadis nombor 45. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapakah gerangannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Yang ini beliau satu orang pembantu seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim, pembantu setia yang selalu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana biasanya ketika kita baca hadis-hadis daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana tak jaranglah, maknanya tidak jarang sekali kita dapatkan pada hadis-hadis tersebut mesti daripada hadis-hadis di kalangan himpunan-himpunan hadis-hadis, mesti ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab apa? Dia sentiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia orang dipanggil khadim, orang khidmat. Maknanya bila orang khidmat ni biasa dia sentiasa ada bersama dengan orang yang yang makhdum dia, orang yang dia khidmat. Maknanya bila kata khadim ni, dia memang duduk dekat dengan orang yang dia khidmat. Yang mana bila mana dia bersama dengan Nabi, pastilah ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia sempat dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maknanya orang-orang ni dia hampir dengan Nabi. Bila orang yang banyak sentiasa ada bersama dengan Nabi, biasanya banyaklah hadis yang diriwayatkan berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang mana hadis-hadis yang beliau dapat, yang beliau riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika bantu dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa khidmat adalah perkara-perkara yang didapat. Begitu juga, macam itulah juga bila kita sentiasa bersama dengan ulama-ulama, yang mana masyaikh-masyaikh
Mana kita kena sentiasa rajin, kita kena jadi orang khidmat. Sentiasa kita khidmat pada ahli ilmu, pada ulama, yang mana bila kita berkhidmat, walaupun kalau kata kita tak duduk belajar, sekali, tapi kita ni orang khidmat. Khidmat pergi mana-mana tolong bawa syekh. Maka ada juga, pasti akan ada kata-kata syekh yang syekh tu akan bagi pada dia. Pasti ada kata-kata nasihat yang mana syekh tu bagi pada dia. Begitulah juga Nabi SAW lebih-lebih lagi. Bila mana mereka ni orang khadim Nabi ni, mereka khidmat pada Nabi, maka banyaklah hadis-hadis yang didengar oleh mereka. Ada juga di antara riwayat-riwayat mana dia dapat daripada sahabat-sahabat yang lebih tua, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anas bin Malik juga mempunyai ramai anak-anak murid. Dia ramai anak-anak murid. Dan salah seorang dia ialah Imam Ibn Sirin rahmatullahi alaih. Imam Ibn Sirin rahmatullahi alaih ni, dia masyhur dengan takbir mimpi. Dia antara orang yang Allah Ta'ala bagi dia kelebihan untuk takwil mimpi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini antara kelebihan lah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka dia punya semayang dia, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata solat Sayyidina Anas bin Malik itu lebih orang kata yang paling mirip dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni, dia jadi dari sudut salah silahkan keturunan dia, Anas bin Malik bin Nazar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar Al-Khazraj. Dia antara daripada kabilah Bani Najjar, yang mana yang tinggal di Madinah lah. Salah satu yang Bani Najjar ni dipanggil puak dipanggil Khazraj, Al-Khazraji. Dia ibunya ialah, nama ibunya ialah Ummu Sulaim, antara sahabiah yang masyhur, Ummu Sulaim. Yang mana Ummu Sulaim ni dia bila dia dapat dilahirkan anak, jadi dia wakafkan anak dia untuk khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letak anak dia untuk berkhidmat kepada Nabi. Itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dilahirkan, kalau ikut tahun Masihinya, ia tahun 611. 611 Masihi. Ada yang mengatakan 612. Ini lahirnya Anas bin Malik itu di Madinah. Pada ketika mana beliau mencapai umur 10 tahun, mana dah besar, mana dah boleh buat kerja dan sebagainya, maka dia berikan hak penjagaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana letak anak dia untuk berkhidmat pada Nabi. Iaitu sekaligus jadi seorang orang ahli khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara doa Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ialah, iaitu pada suatu hari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pergi untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kata, "Ya Rasulullah, ini anak aku Anas. Lihatlah anak aku ni Anas ni, dia satu orang yang orang kata cerdas, orang yang cerdik, dan dia orang yang mana boleh cepat faham apa kehendak-kehendak
Nabi SAW. Dia ni datang nak khidmat dengan kau. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pun diserahkan kepada Rasulullah SAW dan baginda menerima jadi pembantu Nabi SAW. Baginda Nabi SAW menjadikan dia sebagai ahli khidmat, khadim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha minta pada Rasulullah SAW untuk doakan anak dia. Maka Rasulullah SAW doakan untuk Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas doakan untuk Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Apa doa dia? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya dan masukkan dia dalam syurga. Itu doa Nabi kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Terdapat juga dalam riwayat lain juga ada yang doa, iaitu Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dzambahu. Itu antara ada riwayat yang menyebutkan tambahan, iaitu ya Allah, perbanyakkanlah hartanya apa dia punya, ada soalan ke? Ada Ustaz. Oh, dia kata tu Ustaz, bapa Anas tu benci pada Ummu Sulaim pasal Ummu Sulaim tu masuk Islam. Betul ke agaknya lah? Itu soalan dia. Yang tu wallahu a'lam. Yang itu wallahu a'lam. Nanti saya ni balik. Ya. Tak ada suara. Suara saya dengar tak? Okey Ustaz, jelas. Dengar Ustaz. Jelas. Kak Wan, kalau Kak Wan tak dengar, Kak Wan keluar lepas tu masuk balik. Takut Kak Wan punya link kot. Okay. Itu antara doa Nabi pada Sayyidina Anas, dan masyhur Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ni, dia punya dia punya zuriat dia besar. Dia punya zuriat dia ramai. Dia kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kata, demi Allah, hartaku sangat melimpah sehingga kurma dan anggurku berbuah 2 kali dalam setahun. Maksudnya zaman tu biasanya setahun sekali, tapi Allah Ta'ala bagi dia 2 kali setahun. Dan juga jumlah anak dan cucuku mencapai 100 orang. Tapi ada riwayat yang katakan anak Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada 100 lebih kurang 106 orang. Tu anak sahaja. Maksudnya dekat daripada doa Nabi SAW. Dan juga umur antara sahabat yang mana umur dia panjang ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ada riwayat mengatakan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling akhir. Di kalangan sahabat yang paling akhir wafat ialah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sahabat yang last sekali yang meninggal dunia. Mana setelah sahabat-sahabat lain meninggal, dan last sekali ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mana dia meninggal ketika umur dia hampir 100 tahun. Ada riwayat mengatakan lebih. Dan salah satu daripada riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ialah telah menceritakan kepada kami, Adam telah menceritakan kepada kami oleh Syu'bah, telah menceritakan kepada kami oleh Sabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap-harap kematian lantaran musibah yang datang. Iaitu la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu.
fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maksudnya kat sini antara riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah janganlah kamu sekali-kali bercita-cita ataupun mengharap minta, mengkata senang kata, janganlah kamu minta mati. Jangan kamu minta mati. Disebabkan ada musibah yang datang, maknanya kamu minta kamu nak mati je. Yang tu Nabi SAW jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap-harap kematian lantaran musibah yang datang. Kata jika terpaksa, mana kalaulah memang dah tak ada harapan. Contohnya dia memang musibah sangat, dia berada dalam keadaan musibah yang amat dahsyat, sehingga dia dah tak boleh nak buat apa lah, tertekan sangat. Jadi kalaulah dia terpaksa untuk mengucapkan sedemikian, maka ucapkanlah ya Allah, kata Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama mana hidup itu memberi lebih baik untuk aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku, matikan aku apabila kematian itu lebih baik untukku. Ini kalau antara riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini sebahagian daripada kisah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan yang meriwayatkan hadis yang kita baca ni. Yang mana hadis ini Imam Nawawi rahmatullah alaih kata dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi rahmatullah alaih menyebutkan bahawa Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid, Abu Muhammad iaitu Abdullah bin Abu Zaid, imam yang masyhur dalam mazhab Maliki, mana di Maghribi. Ini pada zamannya beliau berkata, kata himpunan peradaban baik adalah terpancar daripada 4 hadis. Maknanya untuk hadis yang berkaitan dengan akhlak yang baik, peradaban dan akhlak yang baik ini dia terpancar daripada 4 hadis. Ada 4 hadis yang menjadi kata paksi kepada peradaban yang baik ataupun akhlak yang mulia. Pertama hadis apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis ni iaitu sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam sahaja. Jadi hadis ni akan datang pada hadis yang ke-15. Jadi tak perlu disyarahkan di sinilah. Mana hadis ni nanti dalam hadis yang ke-15 nanti akan disebut tentang hadis ni. Kemudian yang kedua ialah hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Iaitu hadis ni pun telah lalu pada hadis yang ke-12. Di antara tanda sempurna, yakni eloknya Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkenaan dengan dirinya. Ataupun sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk dirinya. Itu hadis yang ke-12. Kemudian yang ketiga ialah la taghdab. Dan ini hadis ni akan datang penerangannya pada hadis yang ke-16. Itu jangan kamu marah. La taghdab. Faraddara miraran qala la taghdab. Ini hadis ni cerita tentang jangan marah. Itu hadis ni akan disebutkan pada hadis yang ke-16. Kemudian yang keempat ialah hadis yang kita sedang baca ini, iaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya
sesuatu yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Empat hadis ini merupakan asas himpunan daripada empat hadis ini, dia merupakan asas kepada akhlak. Maka barangkali inilah rahsia Imam Nawawi rahmatullah alaih memilih keempat-empat hadis ni untuk dimuatkan ke dalam himpunan hadis 40-nya. Seperti mana yang akan kita belajar, bagaimana sebahagian daripada hadis ni telah disebutkan dan bakinya akan disebut nanti insya-Allah. Kata Syekh Al-Jardani atau Al-Jurdani berkata dalam kitabnya Syarah Hadis 40, hadis ini adalah salah satu daripada kaedah-kaedah utama Islam. Maknanya dia juga adalah asas bagi akhlak Islam. Hadis ni juga. Maknanya itu juga dia berkaitan, satu berkaitan dengan akhlak, satu berkaitan dengan keimanan, satu lagi dia berkaitan dengan panggil apa? Dengan muamalat. Muamalat dan muasyarah Islam. Maknanya dia ada kaitan dalam semua bahagian. Dan dalam semua bahagian Islam dia ada kaitan. Sebab tu dia salah satu daripada qawaid Islam yang utama ialah hadis ini. Okay. Kita la yu'minu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata maksud daripada perkataan la yu'minu, tidak beriman. Maksud dia apa? Maksud dia ialah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Maka di sini kata yang dimaksudkan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih dalam kitab Fathul Bari menyebutkan kata la yu'minu di sini yang dimaksudkan dengan nafi di sini ialah nafi kesempurnaan iman. Maksudnya tidak sempurna iman kamu. Bukanlah tidak beriman langsung. Maksudnya tidak sempurna iman kamu. Iaitu maka menafikan sesuatu, menafikan nama bagi sesuatu itu di atas makna sempurna, itu membawa kepada mustafidun. Dia memang banyak dalam kalam Arab. Seperti mana satu orang dia kata orang tu dia bukan orang. Orang tu dia bukan orang. Maksudnya menafikan sesuatu, nama bagi sesuatu tu, maka dia kadang-kadang boleh juga memberi makna apa? Memberi makna menafikan kesempurnaan. Dia bukanlah kata dia ni bukan orang, bukan dia kata ni binatang, bukan. Maksudnya dia menafikan salah satu daripada sifat-sifat manusia. Contoh dia buat jahat. Ini ataupun dia ni kata gelojoh, makan gelojoh contoh. Dia cakap dia ni tak macam orang makan. Mana dia ni bukan orang ni. Mana dia menafikan kesempurnaan sifat manusia tu pada seseorang. Bukanlah dia menafikan orang tu manusia, bukan dia tak kata orang tu bukan manusia. Tapi dia nafikan dia ni bukanlah manusia yang sempurna. Begitu, sifat dia tak sempurna. Sebab apa? Sebab ada sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat kemanusiaan dia terhilang contoh. Mana begitu juga di sini, nafi iman tidaklah bermaksud nafi keseluruhan iman. Nafi iman itu menunjukkan kepada nafi kesempurnaan iman. Imam Nawawi rahmatullah alaih di dalam Syarah Muslim menyebutkan qala al-ulama rahimahumullah, makna la yu'minu itu ialah la yu'minu al-iman at-tam. Dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Dan sekiranya tidak,
Maka kata wa illa, maka kata iman itu terhasil bagi orang yang mana tidaklah dengan sifat ini. Maknanya iman masih lagi boleh terhasil dengan sifat yang walaupun tanpa sifat ini, tapi kesempurnaan iman itu ialah orang yang bersifat dengan sifat ini. Ini sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang daripada kamu. Kata dan Syekh Amar Ibn Salah, Imam Ibn Salah rahmatullahi ta'ala juga menerangkan makna yang samalah. Itu makna la yakmulul iman, la yakmulu imanu ahadin. Tidak sempurna iman salah seorang kamu hatta yuhibba li akhihi fil islami mithla ma yuhibbu li nafsi. Dan itu juga Ibn Rajab Al-Hambali juga menyatakan sedemikian. Itu yang dimaksud ialah nafyul iman. Dengan yang dimaksudkan dengan menafikan iman ialah nafinya sampai kepada hakikat dan kemuncak iman. Itu dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Itu tidak sempurna. Ini tidaklah seseorang itu mencapai tahap iman yang tertinggi. Tidaklah seorang itu mencapai hakikat iman yang sempurna dan juga kemuncak iman yang tinggi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu maksud la yu'minu dalam hadis ini. Okay. La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Kata ahadukum, salah seorang daripada kamu. Mana salah seorang daripada kamu, maksud dia sesiapa sahaja daripada kalangan kamu yang mendakwa beriman dan menganut agama Islam. Siapa sahaja di kalangan kamu yang mengaku orang Islam, maka dia takkan sampai tahap iman yang sempurna. Itu yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ada juga yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata aulanya bahawa digolongkan makna umum pada ahadukum itu ialah umum akhawat, umum akhi. Dia kata li akhihi, li akhihi. La yu'minu ahadukum. Kata tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya. Dia mengasihi untuk saudaranya. Dia mengasihi untuk saudaranya. Maka dikata kat sini ikhwah di sini. Ikhwah di sini dia tidaklah kata aulanya dia tidak terkhusus kepada orang Islam sahaja. Ada yang mengatakan tidak terkhusus kepada orang Islam sahaja. Sebab apa? Maknanya kasih sayang itu boleh juga kepada orang Islam. Itu yang semestinya. Dan boleh juga kepada ahli keluarganya yang bukan Islam. Maknanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Bila kata akhi, dia ada dua keadaan. Satu, akhi ni akhi hakikat. Ialah kata dari segi bahasanya saudara, tak kisahlah dia berada dalam Islam ataupun di luar Islam. Dia bukan Islam. Ada satu lagi akhi merujuk kepada Islam, saudara-saudara yang Islam. Maksudnya saudara Islam, orang-orang Islam. Maka wajiblah untuk saudaranya itu. Kalau untuk kita sebagai orang Islam nak sempurna iman, maka bagi saudara kita yang belum masuk Islam,
maka apakah wajib dia apa? Kata wajib untuk saudaranya yang kafir apa yang wajib untuk dirinya, iaitu masuk Islam. Mana sebagaimana dia orang Islam, maka dia kena inginkan orang yang kafir yang belum masuk Islam tadi untuk masuk Islam. Maknanya dia kena usahakan di kalangan ahli keluarganya ataupun saudara maranya yang masih belum Islam, maknanya untuk sempurna iman dia, dia kena rasa suka kalaulah saudaranya itu masuk Islam. Seperti mana orang Islam seperti yuhibbul muslimu dawamahu ala Islam. Seperti mana orang Islam ni dia suka untuk dia kekal dalam Islam, maka begitulah juga dia kena suka kalau orang kafir masuk Islam. Barulah maknanya dia bila nampak orang masuk Islam dia seronok. Ataupun orang tadi baru masuk Islam tapi dia ada kebaikan-kebaikan yang dia buat yang menyebabkan alangkah bagusnya kalau dia ni boleh masuk Islam. Dia ni baik. Macam-macam kebaikan yang dia buat. Tapi kalau dia masuk Islam ni bagus. Maknanya dia ada iradah orang yang belum Islam tadi masuk Islam. Itu salah satu daripada yang dimaksud dengan akhih tadi. Dia menyukai sehinggalah dia suka untuk saudaranya itu apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Oleh kerana itu, apa cara untuk satu orang tadi suka orang yang kafir tadi masuk? Sebagaimana orang Islam dia suka berkeinginan untuk terus berada dalam Islam, maka begitulah juga dia kena rasa suka kalau orang kafir masuk Islam dengan apa? Dengan dia doakan hidayah untuk orang kafir. Maka hukum dia kat sini mustahab. Mustahab dia kena doakan orang kafir tadi dapat hidayah. Orang yang belum masuk Islam dapat hidayah. Dan hadis ini menunjukkan kepada ternafinya iman yang sempurna daripada orang yang tidaklah menyukai untuk saudaranya, dari orang yang tak suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Maknanya dia apa yang dia suka untuk dirinya sendiri tapi dia tak suka benda tu ada pada saudaranya. Maka yang dimaksudkan dengan kesukaan tadi ialah menginginkan kebaikan dan manfaat. Sebagaimana kita suka untuk kita dapat kebaikan, kita dapat manfaat. Begitu juga kita kena suka untuk orang lain dapat kebaikan dan juga orang lain dapat manfaat. Maka cerita tentang mahabbah dan juga mahabbah ini dia akan datang pada keterangan hadis. Pada kandungan hadis itulah mana. Okey. Okey. Li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, iaitu sesuatu yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Iaitu apa sahaja yang dia nak untuk dirinya sendiri, maka begitulah juga dia kena ingin untuk orang lain. Dia kena ingin untuk orang lain. Okay. Apa yang kita dapat faham daripada hadis ini? Pertamanya ialah tentang mahabbah dan juga kasih sayang dalam masyarakat Muslim. Ini keteguhan dalam masyarakat
dan juga mahabbah dalam masyarakat, dan juga ada sifat kasih sayang sesama Islam. Menjadi tujuan Islam supaya manusia dapat hidup dalam keadaan penuh mesra dan saling berkasih sayang. Maknanya antara tujuan, antara maksud Islam ini datang adalah supaya manusia dapat disatukan. Supaya umat dapat disatukan atas satu satu keadaan di mana umat tadi minta pada Allah Ta'ala. Dan juga antara Islam ni, maksud Islam ni datang juga adalah untuk satukan umat, yang mana bila umat dia bersatu, maka akan berlakunya kemesraan sesama manusia, dan juga akan datangnya sifat kasih sayang. Sesama manusia. Maka bila mana adanya sifat kasih sayang, adanya kesatuan pada umat, maka ini akan dapat mendatangkan keteguhan dalam agama. Agama dapat diteguhkan dengan kesatuan umat. Maka kat sini setiap individu dalam masyarakat, dia akan berusaha untuk melaksanakan kebaikan untuk orang ramai. Maknanya kena usahakan ada sifat apa? Sifat nasihat. Apa sifat nasihat? Iradatul khairi lil ghairi. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Bila ada sifat ini, maka akan datangnya sifat kasih sayang pada umat. Sifat sayang, sifat orang kata mesra dengan orang. Dia takkan datang ego, dia tidak akan datang kesombongan sesama manusia. Bila mana dia dalam diri dia adalah iradatul khair. Sentiasa inginkan kebaikan untuk orang lain. Maka dalam usaha untuk melaksanakan kebaikan untuk orang ramai, maknanya dia wujudkan mana bila mana usaha atas sifat iradatul khairi lil ghairi ni, ya, maka dia akan dapat mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan dalam umat. Dia akan lahirkan kebahagiaan. Sehingga keadilan dapat menguasai suasana, iaitu apabila manusia, setiap daripada individu umat, dia ada sifat kasih sayang. Setiap daripada individu umat, dia ada sifat inginkan manfaat untuk orang lain, maka akan datanglah keadilan dalam masyarakat. Tapi kalau selagi mana dalam kehidupan manusia, setiap individu manusia, dia tidak ada sifat nasihat, dalam sifat pentingkan diri sendiri, sifat aku boleh engkau tak boleh, sifat apa dia, aku je boleh, mana orang lain lebih daripada aku tak boleh. Maka bila sifat ini ada, maka akan datanglah porak-peranda dalam masyarakat. Maka akan datanglah kacau belau dalam masyarakat. Maka akan hilangnya keadilan sesama manusia. Maka dia akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan, hilangnya ketenangan. Maka bila macam tu, keadilan pun akan lenyap. Tapi untuk hasilkan keadilan, supaya keadilan tadi dapat menguasai suasana dan ketenangan akan tersebar luas kepada setiap jiwa, maka perlunya ada sifat kasih sayang, perlu ada sifat nasihat, menginginkan manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Kata ketenangan tersebar luas kepada setiap jiwa serta terbina di antara mereka kesatuan dan kerjasama. Ini maka kena usahalah sifat nasihat ini ada pada diri setiap daripada kita. Jangan ada sifat pentingkan diri sendiri, selfish. Mana kalau ada sifat penting diri, maka akan datang keburukan pada masyarakat.
Dia takkan ada kerjasama, takkan ada kesatuan. Dia akan ada keperpecahan. Ini semua tidak tercapai kecuali apabila setiap individu dalam masyarakat berkeinginan agar orang lain dapat menikmati kebahagiaan, kebaikan dan kesenangan seperti yang diingini untuk diri dia. Maknanya kalau seperti mana dia suka untuk dapat kebahagiaan, dia suka untuk dapat kesenangan, macam itulah dia kena ada sifat apa? Dia sukakan kesenangan itu ada pada orang lain. Sukakan kebahagiaan itu ada pada orang lain. Ini barulah dipanggil apa? Orang yang menyatu padukan masyarakat. Kalau dia kata manusia itu wajiblah dia bersalahan dengan tabiat kemanusiaan. Dan mengajak saudara wa yad'u li akhihi, dan dia kena doa untuk saudaranya. Dan dia kena berkeinginan untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Dia kata apabila seseorang itu apabila dia tidak menyukai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya, maka itu dipanggil hasad. Maka dalam diri dia ada sifat dengki. Maknanya dengki ni apa? Dia tak boleh tengok orang lain senang. Dia tak suka kebaikan itu ada pada seseorang. Dia akan rasa iri hati, cemburu. Dan hasad itu seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Hasad itu dia ada tiga bahagian. Hasad itu ada 3 bahagian. Iaitu yang pertama, berkeinginan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain dan terhasil nikmat itu untuk diri dia. Dia berkeinginan nikmat kebaikan yang ada pada seseorang itu hilang dan nikmat itu ada pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dia berkeinginan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain walaupun dia tidak terhasil nikmat itu untuknya. Dia tak dapat tak apa, tapi orang lain pun tak boleh dapat. Ini juga salah satu daripada hasad. Kata kalau dia tak dapat, kalau aku tak dapat, dia pun tak boleh dapat. Ini pun salah satu sifat hasad. Maksudnya dia tidak boleh ada orang lebih pada dia. Yang ketiga, seperti mana adalah di sisinya, kalau benda seperti mana benda tu ada sama, kata ataupun kata dia tidak suka orang tu lebih pada dia. Ini adalah maknanya kalau yang pertama tu itu jahat dah. Yang ni kalau yang ni yang kedua ni sebenarnya lebih buruk lagi. Maknanya walaupun dia tak dapat tapi orang lain pun tak boleh dapat. Itu lebih buruk sekali. Kata hadza syarrun minal awwal. Ini lebih buruk daripada yang pertama. Yang ketiga daripada bahagian hasad tadi ialah alla yatamanna zawalan ni'mati 'anil ghairi. Dia tidaklah berkeinginan hilangnya nikmat itu daripada orang lain, akan tetapi dia tak suka orang tadi naik tingginya orang itu di atasnya dari sudut bahagian dan juga kedudukan. Dan dia suka kalau orang tu sama dengan dia tak suka orang tu lebih pada dia. Ini yang ketiga. Ini yang pertama dia berkeinginan hilangnya nikmat daripada orang tersebut, tapi nikmat itu ada pada dia. Yang kedua, dia berkeinginan hilangnya nikmat daripada orang tersebut, tapi kata walaupun dia tak ada nikmat tersebut, tapi dia nak nikmat tu hilang daripada orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, dia tak ada berkeinginan untuk nikmat yang ada pada orang tu hilang, tapi dia tak boleh lebih. Dia tak boleh lebih. Sama ada dia sama ataupun di bawah. Dia tak boleh lebih. Ini juga
hasad yang sebegini juga adalah haram. Maknanya tiga-tiga jenis hasad ni juga adalah haram lah. Maknanya yang ketiga ni pun walaupun dia tidaklah berkeinginan nikmat itu hilang daripada orang lain. Tapi dia apa? Dia tak nak orang lain lebih pada dia. Maka kat sini haram sebab apa? Sebab dia tak redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Dia itu orang yang tak redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ahum yaqsimun rahmat rabbik. Adakah mereka tidak ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Adakah mereka yang membahagikan rahmat-rahmat Tuhanmu? Kami yang memberikan di antara mereka akan kehidupan mereka di dunia dan di dalam kehidupan dunia. Dan kami angkat sebahagian mereka mengatasi sebahagian lain beberapa darjat. Maka orang yang tidak redha dengan pemberian Allah Ta'ala, maka dia itu bertentangan dengan Allah Ta'ala dari sudut, mana dia menentang Allah Ta'ala dari sudut Allah Ta'ala, pemberian Allah dan hikmah Allah Ta'ala. Maka wajiblah seseorang itu dia mengubati dirinya dan dia mengusahakan untuk redha dengan qada dan juga dia menentang perkara tersebut dengan doa kebaikan untuk musuhnya. Doa kebaikan untuk musuhnya dengan sesuatu yang berlawanan dengan nafsunya. Maka ini adalah antara kalau kita rasa ada sifat-sifat tu pada kita, nak hilangkan sifat tersebut, satunya kita kena sucikan hati kita lah. Kita kena banyak ingat Allah Ta'ala. Kita kena suci hati kita. Kita kena datangkan sifat redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Bila kita tengok kawan kita lebih, kita kena tengok hati kita. Maknanya kita kena, mana semua serah pada Allah. Ini kita nampak macam tu bila kita rasa ia adalah pemberian Allah Ta'ala. Maknanya itu rezeki dia. Tak perlu kita datang cemburu. Tak perlu kita cemburu terhadap apa yang Allah Ta'ala beri rezeki pada orang lain. Dan kita syukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi mudah-mudahan setakat itu untuk petang ni, kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Mana Edwin dah hilang? Bodoh Ada. Sekejap. Alhamdulillah. Ada nak buka soalan ke Ustaz? Ada nak bertanya satu dua? Boleh? Rendang setengah. Sempat ke Ustaz? Yang sikit-sikit boleh lah. Yang sikit-sikit boleh. Ada yang nak bertanya ke? Benda. Bukan nak bertanya Ustaz. Cuma nak daripada apa yang hadis hari ini kan Ustaz. Kira pelajaran yang kita dapat daripada hadis ini ialah dianjurkan untuk kita bersatu hati lah sesama umat Islam kan Ustaz. Menjauhkan perbuatan hasad dengki antara kita lah. Itu menunjukkan kesempurnaan iman kita lah. Kan Ustaz, itulah saya faham. Betul Ustaz? Dia termasuklah perkara-perkara itulah. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, sikit tadi bila Ustaz kata tentang muamalat kita sesama orang kafir kan. Macam kalau para sahabat dulu mungkin dalam ahli keluarga mereka tak semua yang masuk Islam. Tapi kita tetap kena mengajak, menunjuk kebaikan. Tapi macam dalam konteks sekarang, kita memang dilahirkan dalam keluarga Islam. Maknanya tanggungjawab kita kepada jiran atau sahabat yang bukan Islam tu masih berjalan macam zaman para sahabat ke macam mana Ustaz? Mana kalau jiran dia hak jiran. Jadi dalam persaudaraan tu dah tak ada lah maknanya. Maknanya dari sudut persaudaraan tak ada. Sebab dia tak ada pertalian saudara dengan kita. Yang disebut tu yang ada kaitan saudara. Cuma dia kalau hak jiran lah. Maknanya walaupun dia bukan Islam tapi kita kena inginkan kebaikan untuk dia. Baik, faham. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, kita tutup Ustaz nak pergi masjid belakang dah 6.30 dekat dah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Ustaz, InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kuliah asar kita dengan hadis 40 Imam Nawawi berjalan lancar. Moga segala yang disyarahkan oleh Ustaz untuk hadis 13 dan sampai 14 dan 15 ya. Menambahkan ilmu dan iman. Semoga jemaah yang mendengar, moga ilmu kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Hidup penuh kasih sayang sesama Islam dan doakan hidayah untuk orang-orang yang belum Islam. Moga semua umat dapat disatukan, jangan ada sifat penting diri, suka kepada kedamaian, suka apa yang dia suka ada juga pada saudaranya, dan banyak lagi ilmu yang Ustaz telah jelaskan. Kita tangguh pengajian kita petang ni Ustaz. Kita jumpa lagi insya-Allah, dan saya mohon InsyaAllah. sikit untuk kuliah, buat sikit bahan untuk kuliah Isyak kita malam ni pada pukul 9 malam bersama Ustaz Umar Harul Fahmi bin Muhammad Anwar. Begitu rupanya kisah Nabi Adam, dan insya-Allah terima kasih Ustaz, terima kasih di atas segala ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Terima kasih Gubernur Iman. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.